Okay, so selamat pagi kepada semua pelajar yang cikgu ajar dia matematik. Jadi hari ini, okay, so kita akan lihat kepada bab 10. Bab 10 kamu boleh rujuk dalam buku teks lah. Okay, dalam buku teks pun banyak sebenarnya kandungan dia. Jadi kamu sepatutnya, kalau kamu rujuk kepada buku teks pun, kamu boleh selesaikan modul kamu. Okay, jadi cikgu harap semua sudah terima modul. Okay, jadi untuk bab 10 ini, bab 10 merupakan benda yang barulah. Okay, iaitu kita akan belajar berkenaan dengan matematik pengguna, iaitu lebih spesifik kepada pengurusan kewangan. Jadi macam 4A, okay, 4B yang ada belajar ekonomi, perdagangan. Jadi sepatutnya topik ini akan menjadi lebih senang lah, lebih senang kamu faham. Okay, jadi bab 10 kita akan belajar berkenaan dengan pengurusan kewangan. Okey, mula-mula ni ataupun part 1 ni dalam minggu ini kamu lebih banyak belajar konsep je lah, pengiraan tak banyak. Okey, jadi kita akan gunakan kedua-dua bahan. Kita akan lihat modul, kita akan lihat juga nota dalam buku teks macam mana kamu nak isi dia. Okey, jadi kita lihat kepada 10.1 perancangan dan pengurusan kewangan. Jadi perkara yang pertama yang akan kita lihat, kita akan belajar berkenaan dengan proses pengurusan kewangan. Kenapa kita perlu belajar berkenaan proses pengurusan kewangan ini? Okey, so ada banyaklah proses dia. Yang pertama, kamu tetapkan maklumat, tetapkan kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan kaji semula dan semak kemajuan dia. Semua ini merupakan proses dalam kita menguruskan kewangan kita. Okey, tanpa melihat dengan lebih mendalam. Okey, kalau kamu lihat dalam modul kamu, ada kan sini kan? So, kamu isilah kelima proses. Yang pertama dia sudah isi untuk kamu. Okey, so boleh part pertama ni kamu sudah rujuk, boleh isi dia. Rujuk dalam buku, kamu sudah boleh isi. Okey, so itu yang pertama. Lepas tu, yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan maklumat. Maklumat kewangan tu, apakah goal yang kamu nak target tu, target yang kamu nak achieve tu ataupun yang nak dicapai. Ada dua jenis maklumat kewangan, sama ada maklumat kewangan jangka panjang ataupun jangka pendek. Okay, goal that you want to achieve. Ada dua, so sama juga rujuk dalam buku tu semua ada. Okay, ini ialah proses yang pertama kan, tentukan maklumat kewangan. Jadi kamu lihatlah apa itu kewangan, maklumat jangka panjang, apa itu maklumat jangka pendek. Contohnya kalau kamu nak simpan duit, nak beli handphone, jangka panjang ke tidak? Itu jangka pendek. Kenapa? Okay, so kamu baca apakah ciri-ciri maklumat jangka pendek. Maklumat jangka pendek ialah tempoh yang nak dicapai kurang daripada setahun. Kalau nak beli handphone, tak perlulah simpan lama-lama. Okey. Apa contohnya jangka pendek? Kamu nak beli laptop, beli kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Semua itu merupakan maklumat kewangan jangka pendek. Tetapi kalau dia merupakan maklumat jangka panjang, biasanya dia memerlukan jumlah kewangan yang besar, komitmen yang besar. Lepas tu jangka kamu nak planning dia pun, tempoh masa kamu nak planning tu pun kadang-kadang lebih daripada 5 tahun. So, apakah maklumat kewangan jangka panjang ni? Contohnya, kalau seorang tu ada anak, dia nak simpan untuk pendidikan anak dia. Okay, so sekarang dia sudah mula simpan. Dia simpan sikit-sikit supaya nanti apabila anak dia membesar, dia boleh hantar ke luar negara. Okay, itu jangka panjang. Persaraan, nanti apabila kamu nak pencen, kamu nak buat apa. Okay, semua itu merupakan jangka panjang lah. Okay, kenapa ada orang buat sawit, mula buat sawit sekarang. Okay, semua itu merupakan jangka panjang. Okay, jadi dalam modul kamu, bahagian yang kedua, kamu just bahagikan ke 6-6 ini. Okay, ke 6-6 ini, kamu kategorikan dia sebagai jangka pendek ataupun jangka panjang. Okay, senang sahajalah. Contohnya kalau bercuti ni. Bercuti di Pulau Langkawi, perlu rancang panjang sangatkah? Tak perlu kan? 2-3 tahun kamu simpan, sudah boleh pergi ke Langkawi. Jadi itu ialah maklumat jangka pendek. Okay? Jadi kamu tentukan sendiri ya. Mana panjang, mana pendek, pastikan betul lah mengikut ciri-ciri tadi yang cikgu terangkan. Okey.
Next one, apabila kita sudah boleh tentukan apakah maklumat kewangan yang kamu nak capai sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang, kita akan gunakan maklumat kewangan SMART ya, SMART. Okey, maklumat kewangan SMART ataupun financial goal yang jelas adalah satu aspek yang penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, apa itu SMART sebenarnya? Okey, maklumat kewangan yang berkonsepkan SMART akan membantu seorang individu untuk mengawal pembelanjaan supaya dapat mencapai maklumat yang dikehendaki. Jadi, apakah ciri-ciri SMART? SMART, S stand for specific. Specific tu khusus lah. Maklumat kamu perlu khusus. Kalau kamu nak beli motosikal, aspek khusus tu adalah membeli motosikal. Okey, measurable, boleh diukur. Apa maksud measurable, boleh diukur tu? Maksudnya adalah kamu tahu berapakah nilai yang kamu perlu simpan tu. Kalau kamu motosikal tu 6,000, okey, 6,000 tu merupakan aspek measurable ataupun boleh diukur. Attainable ni apa? Attainable ni boleh dicapai. Ikut kemampuan. Kalau 6,000, gaji kamu 1,000, bolehkah tidak kamu beli motosikal 50,000? Itu aspek boleh dicapai lah. Dan mesti realistik. Dan mesti ada tempoh masa. Jadi dalam modul kamu, dia akan bagi beberapa situasi untuk kamu kenal pasti aspek SMART tu. Okay? So, ada dalam buku teks pun ada. Kamu boleh rujuk buku contoh 1. Cuma penerangan dia agak panjang lah. Okay, so cikgu guna contoh 1 dalam bahagian C ni. Okay, tulis maklumat kewangan bagi setiap individu yang berikut menggunakan pendekatan SMART. Okay, kita gunakan pendekatan SMART. Encik Arif ingin membeli sebuah kenderaan untuk memudahkan perjalanan pergi dan balik. Kerjanya dalam tempoh 10 bulan. Jadi daripada ayat pertama tu kita sudah ada lebih kurang ada 2 lah. Yang pertama spesifik, khusus. Okey, khusus dia apa? Membeli sebuah motosikal. Tempoh masa apa? Okey, kamu boleh tulis ini tempoh masa dia adalah dalam 10 bulan. So, sudah adalah 10 bulan ni. Okey, kenapa maklumat dia ni boleh diukur? Kenapa boleh diukur? Ada harga dia kan? Berapa motosikal tu? Ini ialah harga dia lah. Okey, dia boleh diukur. So, kamu boleh tulis ini sebuah motosikal. Okey. Sebuah motosikal dengan harga. Okey. Oops, sorry. Okay, kamu tulis sebuah motosikal dengan harga, sebuah motosikal berharga 5,000. Yang ini tulis sendirilah. Ikut penerangan cikgu. Sebuah motosikal berharga 5,000. So, itu adalah dia punya. Okay, sebuah motosikal berharga 5,000. Itu adalah boleh dicapai. Boleh diukur. Boleh dicapai macam mana? Apa yang kamu perlu tulis di ayat sini? Boleh dicapai, kamu tulis menyimpan 500 sebulan daripada pendapatan 3,000. Bermaksud dia tidaklah simpan banyak sangat. Kalau dia simpan banyak sangat, mungkin dia akan hutang aspek lain kan. Okey, 500 daripada 3,000. Realistik lah. Okey, boleh dicapai ya. Okey, realistik dia. Kenapa dia bersifat realistik? Okey, kamu tulis di sinilah kenapa dia bersifat realistik. Menyimpan 500 sebulan selama 10 bulan. Realistik ke tidak? Kita cuba kira. Kalau 500 darab 10, berapa kamu dapat? Kamu dapat 5,000 kan? Capailah target dia. Cikgu ulang balik. Kenapa dia khusus? Sebab target dia spesifik. Kenapa? Sebab dia nak beli motosikal kan? Okey, kamu tulis sanalah membeli sebuah motosikal. Boleh diukur. Motosikal tu berapa harga? Dalam tu kamu tulis sebuah motosikal berharga 5,000. RM 5,000. Cikgu tak tulis. Kamu tulis daripada penerangan cikgu. Boleh dicapai. Kenapa dia boleh dicapai? Menyimpan 500 sebulan daripada pendapatan
3,000. Bersifat realistik, menyimpan 500 sebulan selama 10 bulan. Tempoh masa 10 bulan. Macam itulah kamu tulis aspek-aspek smart tu lah. Okay, lepas tu soalan kedua kamu buat sendirilah. Sama sajalah. Puan Sarina ingin membeli satu set sofa. Kenapa dia khusus dia nak beli set sofa? Boleh diukur sofa bernilai 3,500. Isi dia. Okey. Alright, setelah kita belajar berkenaan dengan SMART ini, SMART, kita akan lihat kedudukan dia. Kita pergi ke proses yang kedua. Apa proses yang kedua? Proses yang kedua tadi sudah tetapkan maklumat lah. Sekarang kita pergi menilai kedudukan. Bermaksud apa yang gaji kamu, berapakah perbelanjaan sebulan. Okay, kita menilai. Okay, lihat kemampuan pendapatan kita. Okay. Menilai kedudukan kewangan. Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Contohnya aset ialah apa aset kita? Wang tunai, simpanan, tanah, okay, hartanah dan sebagainya lah, syarikat. Okay. Liability ni pula tanggungan. Okay. Apa tanggungan dia? Contohnya kamu ada pinjaman bank, kredit kad, hutang alung, bayar sewa rumah, bil elektrik, bil astro, bil telefon, semua ini dikategorikan sebagai liability dalam istilah ekonomi lah. Jadi yang ada belajar ekonomi tu dia senang lah. Sepatutnya senang kamu nak faham. Okey, jadi seterusnya kita akan belajar untuk mengkategorikan pendapatan yang bawah ni untuk mengkategorikan pendapatan sebagai sama ada pendapatan sama ada dia merupakan pendapatan aktif atau pendapatan pasif. Apa itu pendapatan aktif, apa itu pendapatan pasif dalam modul kamu. Jadi tengok dalam buku teks ada dia punya nota. Okay, so pendapatan aktif dengan pendapatan, okay, kita lihat dulu apa itu aktif. Pendapatan aktif merupakan contohnya gaji, allowance kamu, allowance bermaksud tiap bulan dia memang masuk secara konsisten. Commission, kalau kamu bekerja di supermarket, kamu jual barang, jual kereta, dia ada commission kan. Okay, semua ini merupakan pendapatan aktif. Kalau pasif pula, pasif bermaksud kamu tak perlu buat apa-apa, dia masuk, duit masuk. Contohnya apa? Contohnya, kalau kamu ada rumah, kamu sewa kepada orang. Kamu tak perlu buat apa-apa kan. Tiap bulan orang tu bayar sewa kepada kamu. Okey. Faedah. Okey, daripada bank. Dividen daripada pelaburan. Contohnya daripada siapa yang ada ikut skim Sakra tu tiap tahun dia bagi dividen. Okey, semua itu ialah pasif. Bermaksud kamu tidak terlibat secara langsung. Kalau aktif, kamu terlibat secara langsung lah. So, dalam sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis pendapatan. Kategorikan dia sebagai aktif dan pasif. Boleh, Okey, senang saja. Okey, selepas kamu belajar berkenaan dengan pendapatan, kita tengok pula kepada perbelanjaan. Sudah belajar pendapatan, mesti kita belajar perbelanjaan pula. Tiap bulan apa yang kamu spend. Okey, perbelanjaan ada 2 jenis juga. Okey, sama ada perbelanjaan tetap ataupun tak tetap. Apa maksud tetap? Apa maksud tidak tetap? Okey, rujuk kepada buku teks. Buku teks semua ada. Okey, perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, kita lihat dulu yang tetap. Apa itu perbelanjaan yang tetap? Perbelanjaan tetap adalah perbelanjaan yang mesti dibayar dan dibelanja seperti, okey, bermaksud tiap bulan kamu mesti spend amount yang sama, jumlah yang sama. Seperti apa? Okey, contohnya kalau kamu menyewa rumah, tiap bulan 800, kamu perlu bayarlah 800. Okey, bayar insurans. Okey, insurans kereta, insurans pendidikan, insurans nyawa dan sebagainya. Ansuran rumah, kalau kamu beli rumah, okey, tiap bulan kamu perlu bayar. Kereta,
bayaran kad kredit. Okey, so itu semuanya tetaplah. Yang tak tetap ialah dia berubah-ubah. Bulan ini mungkin sikit, bulan depan banyak. Apa contohnya? Petrol kamu. Okey, barangan dapur, bayar bil api, bil air, semua tu merupakan perbelanjaan tak tetap lah. Okay? Dia merupakan aliran tunai keluar. Kenapa tunai keluar? Kamu belanja. Tadi yang pendapatan ialah tunai masuk. Aliran tunai masuk. Okay, so sekarang dalam jenis-jenis perbelanjaan ni sama juga. Kategorikan dia kepada tetap dan tidak tetap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, contohnya barangan dapur, tetap ke tidak tetap? Tidak tetap. Okey, tulislah di luangan yang tidak tetap tu. Okey, banyak kita belajar sekali saja dalam minggu ini, video sekali saja, lepas tu kamu isi sendiri. Okey, sudah kita belajar berkenaan dengan perbelanjaan, sekarang kita akan belajar berkenaan dengan aliran tunai. Okey, aliran tunai. Ada dua, aliran tunai positif dan aliran tunai negatif. Kenapa dia positif? Kenapa dia negatif? Kalau dia positif, jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Bermaksud, kalau kamu sudah tolakkan pendapatan kamu berapa, tolak dengan perbelanjaan, dia masih ada baki dia. Baguslah, biasanya kalau dia positif, bagus. Bermaksud, baki itu kamu boleh simpan, boleh labur di tempat lain. Tetapi kalau dia negatif, apa maksud aliran tunai negatif? Jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Ini yang bahaya ni. Sebab itu orang selalu muflis. Okay? Dia belanja lebih daripada apa yang dia dapat setiap bulan. Okay? Itu positif dan negatif. Jadi daripada situ kita tahulah macam mana kamu kira aliran tunai ni. Aliran tunai kita kira menggunakan jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, so kita cuba contoh di sini. Ada dua sini. So kita guna hitung aliran tunai bulanan bagi setiap individu yang berikut. Okey, cikgu ambil satu contoh lah. Kita guna Encik Ainun lah, senang. Okey, macam mana kamu kira aliran tunai? Aliran tunai, okey, so aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, jadi kita lihat di situ apa pendapatan dia. Pendapatan ada dua kan, jadi kamu gunakan kurungan. Pendapatan aktif ada 2,000. Pendapatan pasif ada 200. Tolak dengan perbelanjaan berapa? Perbelanjaan tetap 1,008. Perbelanjaan tidak tetap 500. Kamu gunakan kurungan. Kurungan depan ialah untuk pendapatan, kurungan belakang untuk perbelanjaan. Guna kalkulator kira, you shouldn't get the wrong answer lah. Okay. Okey, untuk bahagian ini, kamu tak perlu buat apa-apa penerangan. Dia just nak kamu kira saja. So, berapa kamu dapat? Kamu akan dapat negatif 100. Kenapa dia negatif? Sebab perbelanjaan melebihi pendapatan. Tapi kamu tak payah buat ayat dululah. Tak payah bagi sebab, tak payah bagi penerangan. Kamu just kira nilai dia sahaja. Yang F ni sahaja yang kamu perlu kira. Okey, F ni. Okey, jadi kalau kamu rasa penerangan cikgu terlalu banyak, kamu berhentikan video, kamu buat setakat apa yang kamu mampu. Keesokan hari kamu boleh sambung baliklah. Okey, sebab cikgu nak cover semua aspek modul ni. Tak banyak sebenarnya, tak susah pun sebenarnya. Okey. Alright, so kita tengok F. Okey, dia bagi situasi. Cara kira dia hampir samalah sebenarnya. Okey. So, Encik Khairul menerima pendapatan aktif 2008, pendapatan pasif 500. Okey, ini pendapatan dia. Kamu boleh highlight lah nilai-nilai yang penting ni.
Okey, dia menanggung perbelanjaan tetap sebanyak 1,200 dan perbelanjaan tak tetap sebanyak 300. Hitung aliran tunai bulanan Encik Khairul. Jelaskan jawapan anda. Jadi sekarang dia minta kamu jelaskan. Jadi sebelum kamu nak jelaskan, kamu boleh kira dulu. Okey, yang pertama kita kira aliran tunai. Okey, kurungan perbelanjaan berapa? Pendapatan dulu. Kita jumlahkan pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Berapa yang dia belanja? Okey, kira guna kalkulator berapa jumlah aliran tunai dia. Kalau kamu kira-kira tekan-tekan guna kalkulator, kamu akan dapat 1,800. Apa maksud dia? Okey, jadi kamu terangkan di sinilah. Jadi sini ialah aliran tunai positif sebanyak RM1,008. Okey, bukan setakat itu saja yang cikgu nak kamu tulis. Okey, so kamu perlu tulis lagi ayat yang tambahan dia lah. Okey, apakah ayat tambahan yang kamu boleh letak dalam penerangan tu? Mungkin kamu boleh tulis ini. Okey. Kalau dia positif, apa maksud dia tadi? Kalau dia positif bermaksud dia ada duit lebihan kan? Okey, kamu boleh tulis ini. Ni, tulis ayat ini. Encik Khairul, ini Encik Derek lah. Dalam modul kamu guna Encik Khairul. So, Encik Khairul mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur ataupun menghadapi situasi kecemasan jika perlu. Itu kebaikan dia lah kalau kita ada aliran tunai positif. Kamu boleh simpan duit lebihan tu ataupun kamu boleh melabur di tempat lain. Okey? Tulis ayat tu selain daripada tulis aliran tunai positif atau negatif. Kalau dia negatif, kita pakai apa? Okey? Kamu boleh guna ayat ini juga. Aliran tunai negatif membebankan Encik siapa yang di bawah tu. Okey? Jelaskanlah. Okey, tulis dia. Okey, sebelum kita habis, kita tengok soalan yang kedua. Ini pun kamu buatlah. Cuba buat sendiri ya. Okey, so itu sahaja untuk minggu ini. Satu video saja yang okey, soalan lain bergantung kepada sama ada kamu cuba ataupun tidaklah. Cikgu rasa penerangan kali ini sudah memadai untuk cover untuk keseluruhan soalan dalam modul minggu ini. Okey, so itu sahaja. Selamat belajar.